Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Rais bin Alias, nombor metrik D2019-2091335. Jadi saya ingin menceritakan tentang punca dan langkah-langkah bagi mengatasi isu kemalangan jalan raya. Dalam era globalisasi ini, sering meniti dari bibir ke bibir tentang isu kemalangan jalan raya yang kian meningkat dari semasa ke semasa, bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Ini kerana fenomena ini kian kritikal, malah menggusarkan fikiran masyarakat di negara kita. Tambahan pula, negara Malaysia adalah sebuah negara yang mencatatkan kematian yang tertinggi disebabkan kemalangan jalan raya. Apa yang lebih merisaukan lagi adalah kes kemalangan jalan raya meningkat sejak bermula PKP fasa pertama, iaitu 397 kes sehari kepada 738 kes sehari yang direkodkan pada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, iaitu PKPB, dan jumlah kematian yang melibatkan kemalangan jalan raya lebih tinggi berbanding jumlah kematian yang melibatkan COVID-19. Untuk pengetahuan semua, kebanyakan kemalangan jalan raya yang berlaku pada sambutan hari perayaan, tak kisahlah sama ada Hari Raya Aidilfitri, sambutan Tahun Baru Cina, Deepavali dan sebagainya. Oleh itu, punca dan langkah-langkah yang menjadi tunjang kepada permasalahan ini haruslah diperincikan untuk kebaikan bersama. Antara punca-punca yang menyebabkan suatu kemalangan itu berlaku adalah disebabkan sikap manusia itu sendiri, yang mana mereka bersikap sambil lewah semasa memandu. Contohnya, mereka memandu dalam keadaan yang letih ataupun memandu dalam keadaan yang mengantuk. Jadi seharusnya dalam keadaan ini mereka haruslah berehat sebentar ataupun berehat seketika di suatu tempat untuk menghilangkan rasa penat ataupun mengantuk tersebut, supaya mereka dapat menumpukan perhatian semasa memandu. Bukan itu sahaja, mereka juga sering mengabaikan undang-undang ataupun peraturan jalan raya yang telah ditetapkan, seperti bermain telefon bimbit semasa memandu, ataupun isu yang menjadi hangat di Malaysia sekarang ini adalah memandu dalam keadaan yang mabuk. Ini kerana mereka tidak mempunyai sifat semula jadi manusia kepada manusia yang lain, yang mana mereka telah menyusahkan orang lain, pada akhirnya mengakibatkan suatu kemalangan itu berlaku. Selain itu, keadaan fizikal jalan raya juga menjadi punca suatu kemalangan jalan raya itu berlaku, seperti jalan raya yang berlubang, jalan raya yang berbelok tajam, dan lampu jalan raya yang malap ataupun rosak. Ini kerana ia telah menyukarkan pemandu untuk terus fokus kepada pemanduan. Harus juga diingatkan, dalam situasi hujan lebat, pemandu mestilah berhati-hati semasa memandu kerana pada waktu tersebut jalan agak licin, yang mana akan menyebabkan hilang kawalan kepada pemandu. Seterusnya, kelemahan penguatkuasaan undang-undang jalan raya juga menjadi salah satu punca kepada kemalangan jalan raya itu berlaku. Walaupun undang-undang yang dikenakan sudah ketat, namun ketidaktegasan bagi pihak berkuasa melaksanakan undang-undang tersebut telah membuka ruang kepada sesetengah pihak untuk terus melakukan kesalahan jalan raya. Contohnya, ketidakjujuran pihak berkuasa yang menerima rasuah. Bukan itu sahaja, denda dan kompaun sebanyak RM300 yang dikenakan kepada pesalah yang melanggar lampu isyarat ataupun melebihi had laju tidaklah berkesan kerana mereka mampu untuk membayar jumlah tersebut. Oleh itu, kesannya mereka tidak akan gentar untuk terus melakukan kesalahan jalan raya itu. Antara langkah-langkah bagi mengatasi masalah kemalangan jalan raya ini adalah, yang pertama sekali, pihak berkuasa haruslah memperketatkan lagi undang-undang seperti Akta Pengangkutan Jalan Raya yang sedia ada ini mestilah dibina semula, supaya hukuman yang lebih berat dikenakan kepada pesalah trafik yang melibatkan kematian. Selain itu, syarat pemilikan haruslah dipertingkatkan kepada 21 tahun kerana kebanyakan kemalangan jalan raya melibatkan golongan belasan tahun. Akhir sekali, pihak media massa haruslah memainkan peranan penting, iaitu dengan memaparkan iklan ataupun melakukan kempen keselamatan dengan memaparkan sikap buruk pemandu yang membawa kepada kemalangan jalan raya, supaya mereka sedar akan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan. Kesimpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama dan memainkan peranan yang penting dalam membenteras isu kemalangan jalan raya ini.
khususnya kepada pihak berkuasa supaya lebih tegas dalam melaksanakan undang-undang. Selain itu, pihak berkuasa haruslah memperbanyakkan sikap supaya dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dari semasa ke semasa. Oleh itu, semua masyarakat haruslah beringat semasa memandu dan jangan jadikan lebuh raya sebagai pusara, kerana nyawa manusia itu adalah suatu anugerah yang perlu dihargai. Sekian, terima kasih.